Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Nik Mustafa bin Nia. Pada pagi ini akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 3 baik dan juga 3 budi. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rahmat dan kita cepat mempelajari sesuatu ilmu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar murid-murid sekalian? Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-24 Ramadan kalau tak silap Ustaz. Maka Ramadan kita telah berada di penghujungnya, dan saya berharap murid-murid tahun 3 baik dan 3 budi sama-sama dapat menunaikan ibadat puasa dengan sempurna, di samping kita ini mematuhi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk kita sama-sama menghindar segala penyakit COVID-19 ini. Jadi pada pagi ini, tanpa melengahkan masa, saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan Islam di dalam bab ibadat, iaitu bersuci daripada hadas. Murid-murid sekalian, murid-murid boleh melihat di dalam buku teks, iaitu di dalam muka surat di buku teks tu di muka surat 80. Jadi murid-murid sudah bersedia dengan buku teks di muka surat 80. Marilah kita sama-sama melihat apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Jadi di sini Ustaz akan baca, akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan ibadat itu melalui bersuci. Contohnya sembahyang, tawaf dan juga menyentuh Al-Quran. Itu contoh. Ada contoh. Maknanya hadas ini adalah kekotoran maknawi. Kekotoran maknawi ini adalah kekotoran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau kita nampak kita terkena najis di baju, kita nampak. Itu kita nampak, itu bukan maknawi. Ini maknawi yang kita tidak nampak. Jadi saya harap murid faham, iaitu maknawi ini adalah kekotoran yang tidak dapat dilihat melalui panca indera. Jadi hadas di dalam agama kita Islam ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Kita kena ingat, kalau orang tanya kita, kalau sesiapa yang tanya kita murid, berapa bahagian hadas di dalam Islam kita ni, iaitu ada 2 bahagian, iaitu yang pertama hadas besar dan yang kedua hadas kecil. Jadi iaitu hadas besar, cara yang nak bersuci ialah dengan cara mandi wajib. Ingat murid-murid, kalau kita berhadas besar, cara nak bersuci ialah dengan cara mandi wajib. Yang kedua hadas kecil, cara nak bersuci daripada hadas kecil ialah dengan cara memadai dengan mengambil wuduk. Jadi murid-murid sekalian, murid-murid boleh melihat seterusnya di muka surat 81 bagaimana hukum bersuci daripada hadas. Jika kita berhadas, bagaimana hukum kita? Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil di dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi maksud daripada ayat, sepotong ayat yang ustaz bacakan tadi ialah maksud jika kamu berjunub, iaitu berhadas besar, maka bersucilah. Jadi murid-murid yang dikasihi sekalian, jadi murid-murid kena tahu bahawa apakah sebab-sebab yang menyebabkan kita berhadas besar. Di sini ustaz akan terangkan sebagaimana di muka surat 81, iaitu yang pertama, keluar air mani. Keluar mani walaupun dengan sengaja ataupun tidak sengaja dikira berhadas besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nifas, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Yang ketiga, wiladah, iaitu darah yang keluar ketika melahirkan anak. Dan yang seterusnya iaitu bersetubuh. Bersetubuh bagi pasangan lelaki dan perempuan yang sah secara nikah, iaitu bersetubuh perempuan dan lelaki yang telah berkahwin. Maka perhubungan suami isteri dah, yang dalam bahasa yang mudah iaitu bersetubuh ini adalah perhubungan antara suami isteri, maka ia kira juga berhadas besar. Yang seterusnya ialah haid, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang sihat yang telah mencapai umur baligh. Dan yang terakhir ialah mati. Mati ini dikira juga berhadas besar. Itulah menyebabkan kita lihat di kampung-kampung di mana-mana, bila ada kematian, langkah yang pertama ialah kita memandikan ia sebelum kita mengkafankan, menyembahyangkan dan mengunjungikan. Jadi murid-murid yang dirahmati sekalian, jadi daripada sebab-sebab tadi, maka bila ada sebab, maka bila berhadas ada juga pantang larang dia. Jadi bila berhadas ada perkara yang tidak boleh dibuat, ada perkara yang boleh dibuat. Jadi bila berhadas besar, perkara-perkara yang dilarang semasa berhadas besar ialah yang pertama, membaca Al-Quran. Kita tidak boleh membaca Al-Quran sehingga kita selesai bersuci. Yang kedua, kita menunaikan solat. Kita tidak boleh menunaikan solat sunat ataupun solat fardu sehingga kita selesai. Yang ketiga, kita memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran pun kalau kita berhadas kita tidak boleh. Dan yang terakhir, di dalam muka surat 81 itu tawaf. Ini sebagaimana saudara-saudara kita yang berupayaan boleh pergi ke tawaf ini hanya di Makkahul Mukarramah semasa mengerjakan ibadah haji ataupun juga melakukan umrah. Jadi kalau sekiranya kita berhadas besar, maka kita tidak boleh menunaikan ibadah tawaf. Jadi murid-murid yang dikasihi sekalian, Ustaz harap dengan penerangan-penerangan sedikit sebanyak daripada Ustaz tadi, kita dapat faham bahawa jika kita berhadas, maka kita hendaklah suci. Itulah kepentingan agama kita. Agama kita ini amat pentingkan kebersihan, kerana kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman, dan kebersihan dan kesucian itu juga menyebabkan solat kita, sesuatu ibadat kita tidak sah tanpa kita bersuci. Jadi murid-murid tahun 3 baik dan 3 iman sekalian, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.